Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas. Sekarang kita akan lihat matematik tingkatan 4 KSSM bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Pada buku teks muka surat 2 sehingga 6, kita akan lihat pada fungsi dan persamaan kuadratik. Terlebih dahulu kita lihat dulu dekat sini ada satu garis lurus. Okey, ini ialah persamaan linear. Kenapa kita tahu dia persamaan linear? Kalau dia ialah satu graf garis lurus, straight line macam ni, dia ialah linear. Linear bermaksud kuasa X ini ialah 1. Y sama dengan 2X tambah 5. Dia tak ada kuasa dekat sini. Dia semuanya huruf biasa sahaja. Y sama dengan 2X tambah 5. Bentuk bagi persamaan linear ialah Y sama dengan MX tambah C. M ini ialah perkali. Kali bermaksud nombor. Dalam erti kata lain, M ini juga ialah kecerunan. Kecerunan, simbol dia M. Formula dia ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, C ini pula ialah pemalar. Pemalar juga ialah nombor. Perkali juga ialah nombor. Tetapi M ini ialah kecerunan. Okay, sekarang kita nak lihat apakah itu persamaan kuadratik. Kuadratik bermaksud kuasa dia mesti 2. Kalau tengok dekat sini, Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 3X tolak 1. Okey, dekat sini perlu diingat kalau dia sebut persamaan dia ada simbol sama dengan. Dia ada simbol sama dengan. Okey, kita lihat beza antara linear dengan kuadratik. Linear tadi, X dekat sini dia tak ada kuasa 2. Kuadratik dekat sini dia ada kuasa 2. Kemudian dia ada X, yang ini tadi, ini ialah tak ada nombor dekat atas, maksud dia kuasa 1. Ini pun samalah kuasa 1. Tolak dengan 1. Okey, ini ialah contoh persamaan kuadratik. Bentuk bagi persamaan kuadratik ialah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. A, B dan C ini ialah nombor. Apa-apa nombor. Okey, dekat sini kita panggil A dan B ini ialah sebagai perkali. C ini ialah sebagai pemalar. Kita lihat pula bentuk graf bagi persamaan kuadratik. Kuadratik, graf dia ialah berbentuk parabola. Parabola maksudnya separuh bulat lah. Okey, jadi dia melengkung macam ini. Kalau kita lihat tadi, linear, dia satu straight line, satu garis lurus. Untuk kuadratik, dia melengkung macam ini. Okey, linear, kuasa dia ialah 1 sini. Kuadratik, kuasa dia ialah 2. Okey, sekarang kita lihat dekat sini apa yang isi penting ataupun maklumat penting dalam fungsi kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dia ialah graf berbentuk kuadratik, kemudian dia ada satu pemboleh ubah saja. Apa maksud pemboleh ubah? Maksudnya dekat sini ada X sahaja. Kalau sini Y, ini Y sahaja. Tengok dekat dalam ni pun sama. Fx, fungsi X. Ini ialah fungsi X. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini bentuk fungsi kuadratik. Jadi dekat sini kalau katakanlah dekat sini dalam dia FG, maka persamaan dia ialah AG kuasa 2 tambah BG tambah C. Okey, jadi ini hanya ada satu pemboleh ubah. Okey, seterusnya graf dia ialah berbentuk parabola. Separuh bulat tadi melengkung. Sama ada U ataupun N. Okey, yang ini saya akan terangkan kemudian. Kemudian last sekali ialah kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Yang ini tadi.
kuasa tertinggi dia ialah 2. Mesti 2 barulah kuadratik. Kalau 1 je kuasa tertinggi dia macam Y sama dengan 3X tambah 4. Ini kuasa tertinggi dia ialah 1. Kalau 1 ini ialah linear. Okey, sekarang kita lihat maklumat tambahan. Selain daripada huruf X, kita boleh juga guna pemboleh ubah yang lain. Contoh macam ni tadilah, G boleh, F boleh, M boleh. Suka hati kita lah nak guna huruf apa pun. Sekarang kita lihat bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, bentuk graf fungsi kuadratik ni boleh dilihat di dalam buku teks muka surat 7 hingga 14. Di sini tadi kita lihat ada fx. Kalau ada fx maksud dia ialah fungsi. Kalau y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, ini ialah persamaan kuadratik. Ini ada f dekat depan, fungsi kuadratik. Okey, jadi dekat sini persamaan fungsi kuadratik dekat sini ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, ada dua bentuk dekat sini. Katakanlah kalau saya ada fungsi fx sama dengan 4x kuasa 2 tambah 3x tambah 2. Contohnya di sini, tengok dekat depan sini. Depan sini pemalar ataupun pekali bagi x kuasa 2 ini, nombor depan sini ada tak tanda negatif? Tak ada kan? Yang saya bagi contoh tadi tak ada negatif. Bermaksud dia ialah positif. Kalau positif, graf dia adalah berbentuk U. Positif, graf dia berbentuk U ataupun smile. Ni nak ingat, senyum, smile. Okey, kalau saya bagi ada satu fungsi yang lain, fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. Tengok dekat sini ada tanda negatif. Negatif bentuk dia ialah N ataupun sedih. Dekat sini sedih, yang ini gembira. Kalau negatif bentuk N, kalau positif bentuk U. Yang inilah tadi. Kalau yang ini negatif, kalau yang ini positif. Okey, sekarang untuk graf berbentuk U ini, dia ada titik minimum. Minimum maksudnya paling kecil lah. Dekat bawah sini nama dia titik minimum. Untuk graf berbentuk N, dia ada titik maksimum paling tinggi. Okey, sekarang kita lihat pula yang seterusnya, paksi simetri. Paksi simetri maksudnya dia bahagi ni sama besar. Graf ni kiri dan kanan ni sama besar. Yang ini garis di sini, garis putus-putus di sini ialah paksi simetri. Kalau kita tengok formula dia macam mana nak cari, x sama dengan negatif b per 2a. Okey, ini ialah formula untuk cari paksi simetri. Kalau untuk graf bentuk N pun samalah. Dekat sini ke sini katakanlah 4, kat sini pun sama besar 4. Jadi tengah-tengah sini ialah paksi simetri. Yang terakhir kita akan lihat C. C ini ialah pintasan Y. Okey, pintasan Y itu apa? Okay, dekat sini kita tengok fx. Fx ini sebenarnya paksi Y kan? Ini paksi X. Okey, paksi Y ini dia memotong, dia lalu dekat mana? Dia lalu dekat sini kan? Ini ialah C. Sama jugalah untuk graf berbentuk U, dia lalu pada paksi Y. Fx ini, ini ialah pintasan Y dia. Sekarang kita lihat contoh bagi fungsi kuadratik. Katakanlah di sini ada fungsi x, 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Okey, di sini kita sudah tahu tadi 2 ini ialah nilai A, 4 ini ialah nilai B, negatif 3 ini ialah nilai C.
Okey, jadi dekat sini mula-mula sekali kita boleh tahu dah bentuk dia macam mana. Kita tengok dahulu perkali bagi X kuasa 2 ni, nombor dekat depan ni positif ke negatif? Dia tak ada tanda tolak. Tak ada tanda tolak bermaksud dia positif. Kalau positif, graf dia bentuk macam mana? Graf dia bentuk U. Okey, bentuk senyum. Okey, sekarang kita nak tahu dia punya paksi simetri. Paksi simetri, formula dia tadi ialah X sama dengan negatif B per 2A. Okey, negatif memang ada. Ini memang formula dia. Jadi kita ganti negatif B. B yang mana? Ini tadi. Ini. 4 ni tadi. Okey, 4. Per dengan 2 ini tetap memang formula dia 2. A ini nilai yang ini tadi. 2. Ganti dekat sini. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapatlah negatif 1. Okey, maka X sama dengan negatif 1 ialah paksi simetri bagi fungsi ini. Sekarang, kita nak tahu pula apa dia titik minimum. Titik minimum maksudnya paling kecil kan, paling bawah sekali. Kita tahu bahawa graf kita ni bentuk U. Okey, paksi simetri ni tadi, dia macam ni. Okey, ini Y. Ini X. Katakanlah macam ni lah. Y dekat tepi sini, Y dekat sini. Ini ialah paksi simetri tengah sini. Okey, kalau sini negatif 1. Okey, paksi simetri dia negatif 1 tengah-tengah sini. Paksi simetri adalah pada sentuh pada paling bawah ni kan, paling hujung sekali dekat sini. Maksudnya dekat sini ialah titik minimum. Jadi macam mana kita nak tahu koordinat? Okey, koordinat kita ganti sahaja. Kita dah dapat tadi X negatif 1, ganti masuk ke dalam fungsi ini. 2, kita tulis 2. X ini kita gantikan dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 4. X ini ganti negatif 1 tolak 3. Kita akan dapat Fx dia negatif 5. Bermaksud di sini ialah negatif 5. Kita dapat dekat sini. Ini. Jadi koordinat mesti tulis dalam bentuk macam ini. Koordinat titik minimum bracket negatif 1. Baca paksi X dulu. Baca sini dulu. Lepas tu barulah baca paksi Y sini. Negatif 5. Okay, ini ialah paksi simetri dan titik minimum. Apa pula pintasan Y? Pintasan Y ini ialah nilai C ini. Okey, kita kena ambil sekali dengan simbol depan ni. Jadi pintasan Y dia ialah negatif 3. Okay, ini ialah lakaran tadi, lakaran paksi simetri titik minimum yang kita cari dan juga pintasan Y untuk soalan kita tadi. Ini titik minimum ialah titik yang paling bawah. Paksi simetri membahagi 2 kita punya graf ni. Pintasan Y maksudnya dia lalu pada paksi Y Fx ini. Maka tamatlah untuk pembelajaran kita hari ini. Titik minimum, paksi simetri, pintasan Y untuk fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.